Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan, salam di alam maya untuk teman-teman yang bersama dengan saya. Apa khabar saudara Azhari Tok Kaya? Itu juga saudara Zamri, saudara Chef Haji Saleh, Warohaya, Zahara, Hajah Comel-Comel, Sui Kiong, saudara Chef Haji Saleh, Sanusi, Puan Puzia, saudara Ramzul, apa khabar? Saudara Zamari LC, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din. Kita juga saudara Syah Ibrahim, saudara Abu Samah, saudara Muhammad Nazri dari Muhammad Nazri Syafi'i dari Al-Usta. Saudara Muhammad Zulkafli, Azrul Jalil, saudara Hasnah, saudara Hamid Mahad, saudara Mazlan Khalid. Begitu juga saudara Anwar Muhammad dari Kuantan. Puan Fazilah Awang dari Pulau Pinang, saudara Nur Azman daripada Pokok Sena, Kedah. Saudara Limut, saudara Puan Siti Rafi'ah dari Teluk Intan, saudara Muhammad Paridun Tukiman. Salam pencerahan, Puan Marabiah Abdullah. Saudara Rosmini dari Pontian, Johor, saudara Abdul Rahman daripada Johor Baru, saudara Nordin Din, saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Saudara Hafiz Hazara, saudara Abu Nem, Puan Rosini Koringot dari Sarawak, Madam K, Awang Yusof, Ron Chiu, Rosli Yunus. Salam dari Jementah, Segamat, saudara Rosli Yunus. Begitu juga saudara Said bin Yahya, saudara Said Abdul Hakim, saudara Abdul Hakim Jaafar dari Singapura, saudara Abu Nem, saudara Said Wahab, saudara Umi Kalsum, Puan Lumi Kalsum, Puan Nur Maria, saudara Ramzul, saudara Muhammad Asridir dari Kuantan, saudara Lim Bunciang. Itu juga Kamis Nadi, katanya dari Bahau, line clear, terima kasih. Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang. Puan Syaliah Ahmad. Begitu juga saudara Lim Bunceng, Puan Rashidah Ahmad dari Kota Singapura. Chef Haji Saleh, saudara Mahmud Bonding, titisan embun pagi katanya. Saudara Richard Bakri, apa khabar saudara? Saudara Pak Chu dari Langkap, Perak. Tapi malam ni Pak Chu ada di Port Dickson, saudara. Selamat bercuti dan berkelah lah. Saudara Ibjah, saudara Muhammad Yusuf Bahrum dari Rawang. Begitu juga Puan Nuraini Adnan, saudara Syaliah Ahmad, Waalaikumsalam. Semoga semua sejahtera katanya. Puan Syaliah Ahmad dari Putrajaya, shout out. Saudara Zainuddin Ismail, saudara Muhammad Yusuf Ibrahim Bahrum, saudara Ibjah. Panas kata saudara Muhammad Yusuf, dari Rawang, saudara Muhammad Yusuf. Saudara Azam KZ, salam pencerahan. Saudara Cik Awang, salam perpaduan. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Kamarul Azhari, salam hadir katanya. Ismaitim Ahmad dari Pusat Jengka Pahang, Puan Sakinah, saudara Joka Karim, saudara Osman Abdullah. Begitu juga saudara Fitri Ismail, Ismaitun Ahmad, saudara Kamarul Azhari, saudara Ramli Karim dari Keluang, saudara Abdul Aziz daripada Miri, Sarawak. Salam Hari Gawai, saudara Muklis Lis, saudara Mira Harun. Begitu juga dengan Muhammad Hafizan, saudara Lim, selamat malam. Dan beliau salam pada untuk semua pelayar-pelayar. Lim dari Taiping, saudara Muhammad Long dari Pahang, saudara Puan Rubidin bersama pasangannya, saudara Kamis Nadi. Kenapa ada bunyi muzik? Tak tahulah saya, saudara Kamis. Qayyum Amri, lama tak menyanyi gamaknya. Saudara Mira Harun. Begitu juga saudara Aftam, saudara Abdul Halim Matno, saudara Puan Cik Nurlia, saudara Zamri. Yang mana tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Kerana malam ni ada juga pencerahan-pencerahan yang perlu, takut nanti tak cukup waktu. Saudara, hari ini hari Rabu tanggal 31 Mei. Penghujung bulan Mei, besok insya-Allah hari Khamis adalah hari pertama bulan Jun. Saudara. Dan hari ini sudah pun masuk hari yang ke-1168. Virus yang menyerang negara kita ini masih belum lagi reda, saudara. Nabi cakap lebih tak boleh, saudara Matno Dorsa daripada Kota Baru, saudara Zack Zul, saudara Kamarul Zaman daripada Jempol, Negeri Sembilan. Begitu juga saudara Anwar Saleh, saudara Lium Nagan, saudara. Jadi kita terus dengan pencerahan kita dalam e-commerce, Yang King Fazmit. Salam sejahtera. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, kalau ada produk yang mau diwawarkan, tiada masalah bagi saya. Saudara Rahim Aim dari Rembau,
boleh hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Ya, Saudara Zul Marshall. Al-Azhar masih lagi berniaga setangi bakur. Itu macam kemian lah saudara, tapi bila dibakar semerbak harum rumah kita ni. Dan juga minyak wangi yang berasal daripada tanah Arab. Wangi saudara, dan dibuat daripada pati kayu gaharu saudara. Kalau tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Apa khabar Puan Nurliza, Puan Nur Azizan. Terima kasih hadir Saudara Hashim Atan, juga Saudara Ramzul, Saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang. Siti Farehah, kalau anda berhubung dengan beliau, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti saudara. Saudara Nazir Bazin, Saudara Azlin, dan juga makanan yang kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Sedap saya, rangup, pedas, manis. Hubungi Saudara Nizam di talian 019-435-1203. Berniaga saudara, jangan tak berniaga. Kemudian saudara, kalau anda nak jadi ejen, Saudara Syam Haji Nawawi, Saudara Ana Zek, Saudara Mak Raza, Teratai Salih dari Kelantan, Saudara Raja Rosli aku. Kalau nak berniaga saudara, sahabat kita Puan Ros Chun, dia sedang mencari teman-teman untuk menjadi ejen produknya di kawasan anda. Puan Ros Chun boleh dihubungi di talian 012-257-5917. 012-257-5917. Dia memasarkan makanan sihat berdasarkan kod oat saudara. Dalamnya ada madu, ada kurma, ada delima, ada apricot, ada ubi bit, chia seed, semua digaul dalam vitamin C dan kolagen. Ini makanan untuk mengenyangkan perut. Elok bukan waktu pagi nak pergi kerja ya Puan Salmiah Ahmad, Cik Pak Ahmad Noh, apa khabar? Saudara Haji Awang. Jadi saudara, kerana makanan yang dipasarkan oleh Puan Rosyun ini, ia untuk meningkatkan tenaga kita sebagai energy booster, sebagai untuk mengurangkan masalah sembelit, menyeimbangkan tahap kolesterol dan menyeimbangkan nutrisi dalam badan. Hubungi Puan Ros saudara. Baik saudara, setakat itu saja e-commerce kita hari ini. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, Tuan Muhammad Zaidi, apa khabar? Malam ni dengar live saya sambil santai cuci motor. Tuan Muhammad Zaidi, cuci motor berkilat sikit saudara. Musim panas ni. Jaga sikit air tu, jangan dibazirkan air. Takut nanti. Ya Saudara Raja Syahrizad. Saudara, kita harus ingat saudara, pentingnya rasa muraqabah kita kepada Allah. Kerana muraqabah ini dari segi istilahnya adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh seorang hamba bahawa Allah SWT itu sentiasa mengawasinya, sentiasa melihatnya, mendengarnya dan mengetahui segala apa yang dilakukan setiap waktu, setiap saat, setiap nafas dan setiap kerdepan mata kita sekalipun saudara. Jadi rasa muraqabah itu yakin bahawa diri kita dimiliki oleh Allah SWT. Kita muraqabah kepada Allah adalah sifat jiwa seorang mukmin. Kerana dia akan merasa sentiasa yakin sepenuh hati bahawa Allah sentiasa mengawasi segala perjalanan hidupnya, memerhatikan gerak-gerinya, perasaannya, malahan bisikan hatinya, sama ada ketika dia berseorangan ataupun ketika bersama dengan orang lain. Kerana itu, dia harus merasa malu untuk melakukan sesuatu yang melanggar syariat yang boleh membawanya bergelumang dengan dosa. Jadi bila kita rasa muraqabah, kita yakin bahawa Allah sentiasa memerhati kita dan kita harus rasa malu untuk melakukan segala kemaksiatan. Muraqabah juga melahirkan sikap ihsan pada jiwa seseorang. Dan ihsan ini pula merupakan darjat yang paling tinggi di sisi Allah. Ketika malaikat Jibril mengunjungi baginda Nabi Muhammad SAW, Jibril bertanya kepada baginda mengenai Islam, iman dan ihsan. Dan juga muraqabah ini adalah suatu jalan yang sangat berkaitan dengan ihsan. Jadi malaikat Jibril bertanya, beritahukanlah kepadaku, duhai Rasulullah, apakah ihsan? Maka baginda menjawab, ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika memang kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ini adalah hadis riwayat Muslim saja. Jadi, saudara, muraqabah juga menjadikan seorang sebagai hamba yang bertakwa pada Allah.
Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dimanapun kita berada, saudara, sedangkan ketakwaan tidak akan lahir tanpa adanya muraqabah. Kena ada sikat muraqabah dalam diri kita, saudara. Apa khabar saudara Suhaidin, saudara Jimmy? Pantun saudara Jimmy malam ni, dia minta saya baca pantunnya. Okeylah, kita baca, saudara. Pergi PWTC mendengar pidato bersama Haji Muharram. Kalau semalam tak bersama live Datuk, maknanya alamat tak boleh tidur malam. Brother Jimmy. Terima kasih saudara Abdul Razak, saudara Zaharudin, saudara Yahya Armin. Itu juga Puan Nurfisah Idris, Salih Abdul Ghani. Dia kata tolong balun apa. Saya saudara gini saudara, saya kalau boleh saya tidak maulah untuk membalun siapa saja. Bagi saya siapa saja boleh memberi pencerahan apa saja mengikut mereka, dan kita mesti pegang pada mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Tak payahlah. Bagi saya, kalau saudara rasa tak tahan telinga, tutup, tak payah nak dengar. Sebab saya tahu ada juga teman-teman yang membuat live balun bagi anak rak. Dia macam mana juga saya, kalau saya juga kadang-kadang saya balun juga parti pembangkang. Jadi mereka juga mungkin seperti kita. Jadi buat apa kita nak marah mereka? Masing-masing melafazkan atau memberi pencerahan pandangan mereka. Biarlah mereka dengan pandangan mereka, saudara. Tak apalah, saudara. Kita ada Allah SWT, kita ada Tuhan, saudara. Kalau mereka melakukan serangan bercorak peribadi, itu antara mereka dengan Tuan Badan dan juga mereka dengan Allah SWT. Saudara Ahmad Hazimi, dia kata tumpat malam ni sejuk. Alhamdulillah. Baik, saudara. Saya dapat dalam segmen Mutiara Kata-Kata ini, saudara, saya terbaca itu kata-kata yang dilafazkan. Semalam saya dah cakap satu, hari ini, malam ini, satu lagi, itu yang dilontarkan oleh almarhum Syekh Abdullah Fahmi. Itu atuk kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri kita. Kata almarhum Syekh Abdullah Fahmi, kalau orang Melayu yang beragama Islam mengkhianati bangsa dan negaranya, nescaya Allah akan gantikan bangsa lain untuk menjaga tanah air kita. Itu jaga, saudara. Selalunya orang yang berpandangan jauh, sebagaimana almarhum Syekh Abdullah Fahmi itu, dia menasihatkan kita supaya berhati-hati dan menjagalah tanah air kita. Katanya kalau orang Melayu yang beragama Islam bersikap mengkhianati bangsa dan negaranya, nescaya Allah akan gantikan bangsa lain untuk menjaga tanah air kita. Jadi orang lain pula yang menentang kita. Sebab itu berhati-hati, saudara Ibrahim Cik Muda, Soal Haddad, saudara Ramli Iringan. Salam dari Sandakan Sabah. Saudara Abdul Wahid Karim, saudara Man Hasan, saudara Ahmad Azimi, Tumpat Sejuk, saudara Syekh Abdullah Fahim, ya saudara. Saudara Rizal Yusof, terima kasih. Itu adalah pesanan daripada Syekh Abdullah Fahim waktu zaman hayatnya. Beliau merupakan atuk kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dulu saudara parti UMNO ini sentiasa ada sama diiringi dengan ahli-ahli agama yang menasihati Perdana Menteri. Mudah-mudahan perkara itu dapatlah ada lagi sekarang ini, saudara, supaya para alim ulama menasihati pimpinan negara kita. Nasihat saya saya selalu mengingatkan pimpinan negara kena ingat bahawa jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis. Saudara Ashraf dia kata saya cakap Fahmi tadi. Tak, Syekh Abdullah Fahim. Kadang-kadang terlajak, saya minta maaf, saudara. Maklum sajalah. Cuaca panas ni, saudara. Mata pun berpino-pino juga. Terima kasih saudara Ashraf atas peringatan anda. Saudara Yusuf Jabri, saudara Mahan Hasan, saudara Megat Zarudin. Baik, saudara, kita santun pula pantun Pak Nazil. Pak Nazil dia hantar gambar pada saya, gambar yang terbaru dan sebagainya, tapi saya tak tahu macam mana nak masukkan dalam live ini, saudara. Sebab seperti saya katakan, saya adalah stone age, orang yang terlalu tua untuk bermain dengan media sosial. Tapi masih lagi nak bercakap, masih lagi nak berbicaranya, saudara. Dan nantilah kalau admin saya tu okey nanti, saya akan hantar pada dia akan boleh masukkan dalam, sebab teman-teman nak tahu juga bagaimanakah wajahnya Pak Nazil. Kata Pak Nazil, jarang-jarang melihat kekupu terbang ke kupu di tepi jalan. Sifat orang suka menipu, sekali menipu menjadi amalan. Itu dia, jangan kita berbohong dan sebagainya. Tambah Pak Nazil lagi, dari Tampin ke Taman Melati bersama Pak Leh dengan Kak Midah.
Memilih pemimpin berhati-hati, tersalah pilih, kesal tak sudah. Boleh mengingatkan kita, Saudara Ahmad Amin, DAP hadir dulu undi UMNO, sekarang nak undi DAP. Mana tahu masuk syurga. Bagi saya lah, persoalan itu biarlah pimpinan yang menentukan. Kita rakyat ni, kita bila sampai masanya undilah UMNO Barisan Nasional, saudara. Itu saja bagi saya. Baik, saudara, saya ingin berpesan pada anda semua, bagi mereka yang menyunting semula, sebab saya tengok banyak syutingan yang ada dalam live-live ini, saudara, dan saya harus mengingatkan, anda mesti bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau atau melihat apa yang akan anda lakarkan dalam mana-mana channel yang ada, saudara. Saya harap suntinglah sebaik mungkin. Dan kena ingat, ini adalah pencarian politik, matlamatnya adalah sekadar memberi informasi. Seandainya saya memberi komen dan sebagainya, saudara, kita mesti berpegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Abdul Qadir, Abdul Wahab, saudara Muhammad Lamin, saudara Sri Nilam Club. Itu juga Pak Chu, pelayar setiap tetap menunggu potret Pak Nazir, insyaAllah. Raja Al-Amir Naim, dari Sungai Petani, saudara Kamarudin Aziz, saudara Fazilah Abdullah. Saudara, ingat, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree atas setiap saja lontaran pemikiran saya ini. Bagi saya seboleh mungkin saya akan cuba bersikap adil pada semua, saudara. Saudara Mukhlis Lis, eloklah Menteri Ekonomi tukar aje. Ringgit jatuh. Katanya baik, apa hal pula? Apakah sektor pelancongan saja yang penting? So apa jadi dengan rakyat? Itulah betul, saudara. InsyaAllah kita akan perjelaskan sebentar lagi, saudara. Dan saya harus memberi peringatan kepada anda semua. Kalau ada tulisan, jangan mencarut, jangan maki hamun. Kerana kita adalah warga cinta damai. Santunilah setiap persoalan itu secara harmonis dan bukan dengan maki hamun, saudara. Saudara Hafiz Gram, saudara Abang Tony Durian, saudara Puan Normah Nosam, saudara Abdul Rahmas, Abdul Ghaffar Hamzah, terima kasih saudara Aman Shah Wahab. Dia kata taubatlah, dia taubat, siapa nak bertaubat, wallahu a'lam bisawab. Saudara Sri Nilam, saudara Azli, saudara. Baik, saudara, peringatan daripada Jabatan Kaji Cuaca Met Malaysia memberi peringatan pada seluruh warga kita supaya untuk berhati-hati dan bersiap setiaga untuk menghadapi dan berdepan dengan gelombang haba melalui peningkatan suhu persekitaran yang agak ekstrim. Secara relatifnya akan menerima kekurangan taburan hujan. Met Malaysia meramalkan fenomena itu akan bermula pada 15 Mei sehinggalah September. Saya telah pun berlaku sekarang ni, tengah panas ni. Tapi dia akan sampailah bulan September, saudara, kesan daripada monsun barat daya. Sementara itu, saintis iklim Dr. Nick Dunstone menggunakan pemodelan iklim turut melabalkan tentang suhu global. Katanya, suhu global tahun ini akan lebih panas dan dianggap antara terburuk dalam rekod dunia. Keadaan panas dan kering itu diburukkan lagi dengan kehadiran fenomena El Nino yang dijangka melanda negara kita dan negara-negara Asia bermula Jun ini. El Nino adalah merupakan corak iklim semula jadi yang dipengaruhi oleh pemanasan suhu air laut meliputi kawasan tengah dan timur Laut Pasifik. Ia berlaku setiap 2 ke 7 tahun sekali, di mana setiap episod boleh memakan masa sehingga sampai 9 hingga 12 bulan. Jadi episod iklim yang luar biasa itu akan menyebabkan peningkatan curahan air hujan di beberapa kawasan di dunia. Sebaliknya, ia akan menyebabkan keadaan yang lebih kering dan panas di sekitar Asia Tenggara, Australia dan Indonesia. Jadi, Pertubuhan Meteorologi Sedunia melaporkan bahawa corak iklim global berpotensi untuk berubah dengan kehadiran El Nino. Jadi, perubahan iklim ini dijangka berlaku sebanyak 60% antara Mei dan Julai. Seterusnya meningkat sehingga 80% pada penghujung September. Jadi, ramalan itu berdasarkan aplikasi pemodelan iklim, pemerhatian corak tiupan angin dan pengukuran suhu permukaan air laut. Saudara, Setiausaha Agung WMO Profesor Petri Talas menegaskan bahawa fenomena gelombang haba akan menjadi norma baru dalam kehidupan masyarakat dunia.
Bila sebab itu, bila menggesa semua negara mengambil langkah segera bagi menangani situasi ini. Ia amat berkait rapat dengan pemanasan global yang dipacu oleh aktiviti manusia seperti pelepasan gas rumah hijau ke atmosfera bumi. Gelombang haba memberi risiko pada kesihatan manusia seperti strok haba, kelesuan haba, peningkatan kadar kemasukan ke hospital, kenaikan risiko kemalangan dan penyebaran penyakit. Ini bukan hanya ramalan daripada map Malaysia dan juga dunia, malahan di Singapura juga, saudara. Singapura meramalkan El Nino terus memuncak pada separuh tahun kedua 2023. Kerana Perkhidmatan Meteorologi Singapura meramalkan fenomena El Nino akan memuncak dengan kemungkinan 70 hingga 80% berlaku pada pertengahan tahun 2023. Kedua-dua fenomena iklim itu dijangka membawa keadaan lebih panas dan kering di Singapura serta wilayah sekitarnya. Wilayah sekitarnya termasuk dalam negara kita, saudara. Jadi sebab itu, saudara, pastikan kita sentiasa banyakkan minum air dan sebagainya. Ya, nampak gayanya pemanasan global, haba yang panas yang kita alami hari ini dan seminggu dua lalu tidak nampaknya ada tanda-tanda berkurangan. Marahan akan memuncak lebih panas lagi sehinggalah bulan September mendatang. Begitu juga Saudara Kumat Kamit termasuk jadi kejadian ribut taufan. Itu saya harus memberi peringatan pada anda supaya lebih berhati-hati. Dalam saat-saat begitu saya mula unsing kerana tiba-tiba saja Kementerian Kewangan memaklumkan bahawa harga minyak RON 97 naik 2 sen daripada RM3.35 seliter kepada RM3.37 seliter. Bagaimanapun untuk RON 95 dan diesel kekal sehinggalah pada 7 Jun nanti. Harga RON 95 pada harga RM2.05 seliter dan diesel pada harga RM2.15 liter. Ini kenyataan daripada Kementerian Kewangan, dan Kementerian Kewangan juga sedang memerhati kedudukan harga minyak di pasaran dunia, saudara. Saya bertambah-tambah lagi runsing, saudara, bila melihat bagaimana ringgit Malaysia nampak tadi petang tadi jam 6 petang tadi ditutup lebih rendah berbanding dengan dolar Amerika. Jadi saat ini ketika para pelabur berhati-hati menjelang undian mengenai had siling hutang negara maju di Amerika, itu lewat hari ini, saudara, Amerika sekarang ini sedang mengadakan perundingan dan juga sedang mengadakan undian. Apakah negara tersebut dibenarkan oleh Kongres menaikkan had siling hutang? Semua kita tahu Amerika ni memang berhutang, tapi kalaulah had siling hutang itu tidak diizinkan oleh Kongres, maka tidak mampulah untuk kita menahan gelodak ataupun menghudumnya ekonomi dunia. Menurut Ketua Ekonomi Kewangan Sosial Bank Muamalat, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, kemelut berkaitan had para hutang Amerika itu kekal ketara berikutan terdapat segelintir anggota Republikan Kongres yang tidak bersetuju dengan kenaikan had siling hutang di Amerika. Jadi subung itu risiko mengenai kemungkinan penangguhan dalam mencapai keputusan terbabit sememangnya tidak boleh dinafikan. Ya, hari ini pada jam 6 petang tadi, $1 Amerika didagangkan pada nilai RM4.61. Naik lagi, saudara. Jadi, saudara Dr. Muhammad Afzal Nizam berkata, susulan itu kalangan penggiat pasaran pertukaran asing lebih bersikap bertahan ataupun enggan mengambil sebarang risiko dan mereka hanya mahu meningkatkan lagi permintaan terhadap dolar. Oleh itu, proses undian Kongres Amerika Syarikat itu pada lewat hari ini akan menjadi tumpuan ramai kerana menentukan sama ada kemelut ini benar-benar dapat berakhir. Itu katanya, saudara. Bagaimanapun boleh percaya gandingan dolar Amerika dengan ringgit berkemungkinan kekal pada kadar RM4.60. Tinggi, saudara. Saya tak mau komen bab apa yang Nina cakap tu, saudara. Saya tahulah memanglah. Jangan kita salahkan orang. Sekarang ini kena ingat juga, saudara, apa yang berlaku. Sebab di Amerika sekarang ni tengah bergelodak, saudara. Kita kebanyakan wang kita terikat dengan dolar Amerika. Bagaimanapun ringgit meningkat berbanding dengan pound sterling di England, iaitu pada harga RM5.69 bagi 1 pound. Saudara, semalam RM5.71, artinya ada peningkatan nilai ringgit kita.
mengukuh berbanding juga dengan euro. Euro semalam RM4.93 bagi $1, tapi hari ini RM4.92. Tapi untuk banding dengan yen Jepun, kita agak susut sedikit daripada 3.28 kepada 3.29. Namun begitu, ringgit sebaliknya diniagakan lebih rendah berbanding dengan nilai mata wang ASEAN. Unit tempatan kita rendah berbanding rupiah Indonesia pada 307.4 daripada 307.9. Saudara, kemudian dia turut susut berbanding baht Thailand pada 13.24 daripada 13.22. Dan itu keadaan saudara. Jadi dalam suasana pasaran tukaran wang asing ni juga akan menyangkut soal ekonomi saudara. Sebab itu menurut Presiden Gerakan Ekonomi Malaysia, iaitu Saudara Armin Banias, beliau menyatakan bahawa negara perlu menyemak semula indikator ataupun aras penunjuk kemiskinan, memandangkan maklumat sedia ada gagal merekodkan mereka yang tergulung dalam kemiskinan sehingga tidak mendapat sebarang bantuan. Jadi menurut Presiden Gerakan Ekonomi Malaysia, Saudara Armin Banias, kadar kemiskinan dalam negara semakin meningkat dan ramai yang tercicir daripada data yang direkodkan melalui aras penunjuk sedia ada. Jadi ini makna saudara, lebih ramai rakyat yang sebenarnya terkesan serta terbeban dengan kenaikan kos sara hidup dan kenaikan kadar dasar semalaman OPR. Data-data yang tepat dan realistik amat penting kerana data-data ini digunakan sebagai analisa Bank Negara dalam menentukan kadar pengurusan moneteri serta dasar-dasar berkaitan. Sebab itu pihaknya menggesa agar OPR disemak semula dan memperkenalkan dasar ekonomi yang bukan saja mesra rakyat dan perniagaan, tetapi berupaya untuk memacu ekonomi negara dengan dasar yang mampu membuka banyak peluang yang baru kepada usahawan tempatan. Sebab kenaikan OPR baru-baru ini dilihat tidak memberi sebarang kesan kepada aliran tunai dalam pasaran yang kononnya untuk membendung perbelanjaan dan mengawal inflasi. Menurut Presiden sebut, dia kata beberapa faktor menyumbang kepada keberkesanan ini seperti pinjaman alternatif yang amat mudah dipohon dan diluluskan secara dalam talian juga memainkan peranan. Ini tidak termasuk lagi perkhidmatan alung yang sentiasa agresif mencari pelanggan dan mencari mangsanya, saudara. Kadar pinjaman melalui aplikasi ini adalah amat tinggi dengan faedah sehingga 36% tahun dan lebih tinggi daripada kadar faedah bank. Tapi rakyat akan terus meminjam. Itu keadaannya saudara. Rakyat akan terus meminjam dan terpaksa meminjam kerana mereka terbeban dengan kenaikan harga barang. Jadi hasrat kerajaan untuk membendung permintaan melalui kenaikan OPR bagi menyeimbang harga barangan tidak akan berjaya. Harga barangan terutamanya keperluan asas akan terus meningkat. Walaupun kerajaan begitu yakin dengan pertumbuhan ekonomi sebagaimana kenyataan Rafizi dan sebagainya, iaitu kononnya pertumbuhan ekonomi meningkat pada 56% bagi suku pertama 2023 dan juga kononnya dengan kenaikan OPR pada kadar 3.0% adalah konsisten dengan data yang menunjukkan prestasi ekonomi yang kukuh. Namun dilihat kerajaan gagal mengambil kira laporan Jabatan Perangkaan Malaysia yang melaporkan kemerosotan ekspor sehingga 17.4% bulan April berbanding bulan sama tahun lalu. Kemerosotan ekspor ini adalah penunjuk dan indikator kepada ekonomi Malaysia. Jadi saudara Rafizi, selaku Menteri Ekonomi, anda harus melihat semua ini. Jangan dibiarkan berterusan begitu dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu dan pasaran saham begitu lembab. Hari ini pun saham menghudum lagi. Jadi anda harus bertanggungjawab. Anda punya banyak formula, kemukakanlah formula sekarang. Kalau tidak nanti suasananya rakyat tak tahulah saudara, bagaimana kehidupan rakyat. Dan perlu juga ditekankan kepada menteri yang menjaga harga barang makanan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna juga perlu melihat persoalan ini secara tuntas. Jangan dipikirkan bahawa segalanya indah di atas kertas. Tolonglah turun ke bawah, rakyat tengah saudara kumat kami. Mana formula tu? Tak tahulah saya, saudara. Kena menteri-menteri kena turun ke bawah. Bukan lagi dalam keadaan selesa. Jangan hanya melihat Perdana Menteri kata begitu, dia Menteri Ekonomi kata bagus. Bila bagusnya?
Ekonomi itu indikatornya adalah kehidupan rakyat. Kalau rakyat susah, artinya ekonomi tidak baik. Keadaan itu. Saudara Pak Chu, dia kata harga barang meningkat, sedangkan pendapatan tak naik. Ini semua merasakan rakyat akhirnya merasakan mereka tertindas. Saya bagi contoh, saudara. Contohnya kalau kenaikan gaji kita dengan kerajaan. Saudara sekadar 1% atau 2%. Sedangkan kadar OPR meningkat 3%. Di mana ada perimbangannya? Nak bayar duit bank untuk bayar sewa rumah, bayar beli rumah, beli kenderaan lebih tinggi daripada kenaikan harga gaji. Ini yang tidak seimbang. Menteri Ekonomi kena campur tangan segera, kena berbincang dengan bank negara. Jangan nak harap hanya Menteri Kewangan saja. Ini keadaan saya rasa Serabu Samah Ayuddin dia kata formula dah hilang. Jadi rakyat akan membuat pelbagai persepsi. Saya haraplah bahawa benda ini Saudara Salmiah Ahmad, formula masa pembangkang, masa kerajaan sepi. Saudara Mak Semana, saya harus memberi penjelasan ini, saudara. Saya tidak boleh bersikap apologetik. Saya tidak boleh bersikap ya saja. Kalau tak betul, kena cakap tak betul. Sebab saya melihat keadaan sekarang ni, dengan cuaca panas, darah rakyat bertambah panas. Kita pun bertambah panas. Dan laporan daripada pengguna Malaysia juga begitu menggerunkan. Melihat bagaimana kedudukan ringgit Malaysia berbanding dengan dolar Amerika. Kita faham, bukan kita tak faham. Segalanya bergantung pada Amerika. Tetapi perlu dicari formula lain. Perlu dicari kaedah lain. Jangan hanya meletakkan, Amerika naik, maka kita pun naik. Amerika turun, kita turun. Tak boleh begitu. Sekarang ini Amerika juga berada dalam keadaan yang in the limbo. Dalam keadaan tak menentu. Kesan daripada peperangan ekonomi antara Amerika dengan negara China. Pengantungan kita dengan produk-produk dari negara China bagaimana? Ekspor kita ke negara China bagaimana? Sudahkah disantuni? Pelabur-pelabur dari China bila nak datang? Ya, Tengku Zafrul selaku Menteri Perdagangan Luar Negeri dan MITI. Bagaimana? Kilang-kilang dah naik ke belum? Pelaburan dah sampai ke belum? Ini rakyat nak tahu. Sodian kalau GST ada, tentulah harga barang tak naik. Saya tak boleh nak cakap itu, saudara, sebab saya bukan pakar ekonomi. Tapi saya melihat dari segi data-data dan juga apa yang saya melihat bukan ilusi, saudara. Saya melihat realitinya. Pergi kedai makan, harga barang makan naik. Pergi ke pasar, harga ikan naik, harga sayur naik. Sedangkan saya menerima laporan harga mereka yang terlibat dalam perusahaan sayur-sayuran. Bagaimana semalam kemarin saya dah menjerit, takkan hari ni nak cakap lagi. Harga-harga sayur yang dibeli daripada pekebun-pekebun begitu murah. Ini sebab permainan orang tengah. Selagi masalah orang tengah ini tak diselesaikan, selagi itulah rakyat tertekan. Mereka memikirkan soal keuntungan mereka. Mereka tak fikir soal rakyat. Jadi sebagai sebuah kerajaan yang mahu menangani derita rakyat, persoalan orang tengah, parasit-parasit, lintah darat ini perlu ditangani. Mesti bersikap serius. Jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna, hal memastikan makanan, keterjaminan makanan, Menteri Pertanian, mesti turun ke gelanggang. Bukan hanya Pak Menteri saja, pelaksana. Menteri boleh membuat dasar. Saudara Kumat kami, zaman bosku, indeks 1,96 poin, ringgit 38. Saya begini, saudara. Saya tidak mahu membuat comparison. Kerana kalau kita buat comparison nanti, maka seolah-olah kita hilang yakin pada pimpinan negara. Banyak juga faktor-faktor indikasinya, saudara. Jadi kalau kita terus terjah dengan menyalahkan orang itu lebih baik daripada orang ini, pun juga tak boleh, saudara. Tapi bagi saya melihat barisan anggota kabinet dalam pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, saya rasa apakah mereka benar-benar melaksanakan tugas dan tanggungjawab, benar-benar bawa rotan ikut tengok pegawai mereka bekerja atau tidak. Saya selalu menekankan, menteri membuat dasar, tapi pelaksana dasar. Segala KSU, ketua pengarah, kalau ada orang nak jumpalah. Ini saya tengok tadi ada juga, ada sekumpulan petani-petani mengadakan pertemuan dengan KSU, Kementerian Pertanian, ketua pengarah Kementerian Pertanian. Dan dia katanya dah 3 bulan tunggu. Janjinya katanya minggu depan boleh jumpa, tapi last sekali tak jadi. Ditangguh lagi. Kenapa jadi begitu? Ini persoalan. Kena bertemu muka dengan pengusaha-pengusaha ladang, pengusaha-pengusaha sektor pertanian. Bertanya, apa masalah anda? Tentulah mereka akan menzahirkan kekecewaan, kesan daripada harga yang dibeli oleh orang tengah ni terlalu rendah.
Sebab itu saya katakan farmer harus berperanan. Saudara Haji Idris dia kata siaran banyak sangkut. Begitulah. Bila saya nampak bedal sikit, mula tersangkut. Itu keadaannya, saudara. Pulanglah bagi saya harus melihat perkara ini secara tuntas. Saya tak mahu melihat rakyat terkesan dalam apa keadaan sekalipun, saudara. Saudara Abu Samah dia kata dah buat survey ke belum? Berapa present rakyat Malaysia yang terlibat dengan pertanian sebenarnya? Rakyat kita yang terlibat dalam sektor pertanian ramai. Saudara. Tetapi masalahnya orang tengah. Yang menjadi masalahnya akhirnya sayur-sayuran macam di lodging ke ataupun di Cameron Highland ataupun di Melaka. Saudara, saya tengok ada gambar yang hantar pada saya. Akhirnya mereka kata sebuang geram. Sayur-sayur yang telah yang dipungut sepatutnya dipasarkan bila datang peraih orang tengah ni dengan harga yang tak setimpal. Jadi mereka marah, buang. Itulah kesannya sebab kebanyakan mereka bergantung pada bekalan dari luar negeri. Pengimport ni tentulah melibatkan pertukaran wang asing dan sebagainya. Ini keadaannya. Saudara ratapan kasih kalau Menteri Bijak tak payah turun bawah. Dalam kelambu pun boleh buat. Dasar saya yakin Pak Menteri kita ada dasarnya. Tapi pelaksana dasar. Pelaksana dasar itu yang paling penting. Mereka inilah orang yang diamanahkan oleh rakyat, yang diamanahkan oleh pimpinan negara untuk melaksanakan tugas. Kita ada ketua setiausaha, kita ada ketua pengarah, kita ada pengarah-pengarah di peringkat akar umbi. Mereka inilah sepatutnya menjadi penjana kepada segala usaha dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh kementerian. Saya kadang begitulah, saudara. Mereka patutnya turun. Kalau Menteri Pertanian turun sampai kalau tengok nelayan turun ke laut. Tengok apa jadi. Dan jangan turun seorang-seorang. Bawa dia punya KSU. Bawa dia punya ketua pengarah. Tak perlu bawa wartawan. Tak perlu nak ambil gambar. Kalau Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna, turun ke pasar-pasar. Carilah pasar yang sekecil-kecil pasar tu bawa. Tak ada masalah. Saya yakin rakyat akan melihat bahawa Menteri laksanakan tugas. Sekarang ni Azhara dia kata wakil gerakan dah serang Menteri Kerajaan. Mereka pemangkang. Tak apalah, saudara. Pemangkang mereka akan serang. Baik, saudara, itu persoalan kehidupan rakyat yang perlu saya santuni. Hari ini saya juga menerima semalam lagi setelah menerima bagaimana lelaki buruan Lau Tek Jo. Kabarnya Jolo ni selagi tak bawa balik ni, selagi itulah keadaan berkemelulut keadaannya. Berserabut jadi, saudara. Tapi katanya bahawa Jolo sekarang ini dipercayai berada dalam tahanan rumah di Shanghai, di China. Itu menurut pengarang bersama billion dollar whale itu Bradley Hope. Kerana katanya China mengawal Jolo dengan ketat. Ini kesan daripada rundingan dengan Malaysia dan besar kemungkinan akan dibawa pulang. Malahan orang yang bersekutu dengan Jolo yang telah pun kembali ke tanah air dan telah pun disiasat oleh SPRM, semalam kabarnya telah pun meninggal dunia. Ini keadaan, saudara. Saya tak tahulah apa nak jadi. Bagaimanapun SPRM meminta agar warga jangan membuat sebarang spekulasi. Saudara. Baik, saudara. Dalam keadaan begini, saya melihat satu perkara. Ini kajian, saudara. Bahawa saya melihat kajian di media sosial. Nampak gayanya, menurut satu kajian CIJ, itu Pusat Kewartawanan Bebas, naratif perkauman dan agama merupakan paling banyak yang dicetuskan oleh ahli politik untuk musim kempen-kempen pilihan umum dan juga kempen politik harian mereka. Ini saya rasa agak bahaya pada negara. Saudara, kajian dilakukan oleh Pusat Kewartawanan Bebas mendedahkan sebanyak 91,417 hantaran yang menyentuh tentang isu kaum. 66,933 isu agama. Dan ahli politik dikesan sebagai pelaku utama yang menyumbang pada naratif ini. Menurut pengarah Eksekutif Pusat Kewartawanan Bebas, Washlah Naidu, jumlah hantaran adalah membimbangkan kerana ia menunjukkan di media sosial pengguna cenderung menulis komen yang menyinggung perasaan, diskriminasi kaum, permusuhan dan menghasut ke arah keganasan. Ini gambarannya, saudara. Saya melihat kalau ini keadaannya saat negara kita dalam ekonomi yang begitu tidak menentu ini, saya merasakan agak bahaya. Sebab itu
banyaklah kata-kata kesat yang keluar dalam media sosial. Saya seolah tidak ada kawalan. Kalau dikawal pun janganlah sampai ke peringkat menyekat, tapi perlulah ditegur, saudara. Ini saya lihat saban hari macam-macam cerita yang dah keluar dan tidak ada tapisan. Bagi saya bekas wartawan ni selalunya kita berpegang pada etika. Sebab itu, menurut Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau mengharapkan agar MCMC, MCMC itu adalah multimedia yang menjaga di bawah Kementerian Komunikasi dan multimedia ini, iaitu menterinya Saudara Fahmi Fadzil, dapat bertindak tegas untuk menyekat persoalan ini, kerana kalau tidak nanti berterusan negara tak baik. Saudara, saya harap agar kita pula sebagai pemain media sosial berhati-hatilah. Janganlah duk maki orang tak menentu. Cubalah kita suburkan satu budaya baru dalam negara kita ini agar pemain-pemain media sosial kita itu ada ketertiban. Soal nak menyentuh boleh, tapi janganlah jadikan isu kaum, isu agama dalam berpolitik. Tak ke mana perginya, saudara. Sebab tu saya katakan, yang untungnya orang politik yang di atas. Kita di bawah ni beramuk bagai nak gerak. Sama kadang-kadang kita bermusuhan. Saya tengok juga ada memakai hamun dalam live mereka. Saya rasa itu tak sesuai, saudara. Syirik Syarani, dia kata ahli-ahli Parlimen Pembangkang tak ada idea, hanya melakarkan isu perkauman. Ini bahaya. Saya melihat ini bahaya pada sebuah negara yang mempunyai pelbagai bilang kaum. Kita ada mempunyai beramai. Saudara Ahad Syed, dia kata Fama hanya nama saja, dah berpuluh tahun tak berfungsi. Sebenarnya pasar tani yang diperkenalkan hanya sekadar impian saja. Ya, saudara Ahad, beliau menzahirkan kekecewaan terhadap pasar tani. Dan saya rasa eloklah kalau kita buat kritikan, begitulah. Bukanlah kita nak maki hamun, ya saudara, macam mana yang dilaporkan. Kalau isu agama dijadikan isu politik, letihlah kita. Dan satu lagi, saya risau, saudara, saya nampak sekarang ni sudah ada satu kecenderungan di kalangan pengamal media sosial yang kononnya mereka melakukan survei ataupun kajian. Saya lihat kajian-kajian itu bukanlah satu kajian sejauh mana benarnya, bertepatan dan sebagainya. Saya nampak banyak lebih pada membodik. Membodik, mengampu. Itu keadaannya. Dulu mereka menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sekarang nampak gayanya nak dapat cerita baik. Popular, Datuk Seri Anwar Ibrahim popular. Sedangkan ada juga kalangan ini yang membuat teguran dan kritikan. Saya kena ingat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berada di anjung kuasa di Sri Perdana dengan unjuran puji-pujian, puja-pujaan. Laluan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim penuh dengan pelbagai pencabaran. Jadi dia kalau setakat nak bodik-bodik ni tak makan. Jadi tak payah nak bodik lah. Ceritalah yang benar, saudara. Apa yang kita harapkan adalah kritikan yang konstruktif. Bukan berupa maki hamun. Cerita masa silam dan sebagainya. Tak ada keperluan lagi dah. Kita nak move ke depan, saudara. Yang betul-betul kita kata betul. Kalau tak betul, kena bagi tahu. Sebab sebagai dia atas memegang kata falsafah Konghucu. Dia kata semakin tinggi kamu berada di atas pucuk pohon yang tinggi itu, semakin kuat angin bertiup. Dan bila anda berada di puncak, anda akan kesunyian. Jadi Perdana Menteri memerlukan laporan yang tepat, bukan laporan yang membodik. Saya nampak sekarang ni, saudara, lain tak ada. Kebanyakannya nak membodik. Dan orang yang bodik dulu musuh dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya geleng kepala sekarang ni. Ya, budaya ini perlu diketepikan. Bukanlah suruh dia maki hamun lagi, tidak. Tapi nyatakan yang benar. Kalau anda berada di Kedah, apa keadaan di Kedah? Impian rakyat Kedah macam mana? Begitu juga macam hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di Sabah, saudara. Dan bagaimana saya lontarkan 3-4 hari lepas, Universiti Sabah memerlukan bantuan kerajaan kerana bekalan air dah tak ada. Hari ini alhamdulillah Datuk Seri Anwar Ibrahim memutuskan bahawa ada pemberian sejumlah 3 juta ringgit untuk membantu Universiti Sabah Universiti Malaysia Sabah menyelesaikan masalah ketiadaan air untuk pelajar-pelajarnya. Patutnya inilah yang perlu dilontarkan. Saya sabar malam menyatakan benda begini, saya yakin tentulah Yang Amat Perdana Menteri mendengar. Tapi kalau kita puji-pujian, dia tiba-tiba saja sekarang ni saya tengok para mereka yang membuat kajian, yang membuat survey. Kemudian yang satu pihak lagi pula tu, lain tak ada. Tak betul saja. Pun tak boleh begitu saja.
Yang betul katakan betul, yang tak betul kena katakan tak betul. Kemudian jangan kita mewujudkan andaian. Andaian itu jadikan berita penting. Saya hairan bagaimana MC-MC boleh mengizinkan perkara-perkara yang bercorak spekulasi. Bahawa kononnya akan jatuh kerajaan. Ada sejumlah 126 undi. Ada pula pakatan. Ini spekulasi. Bukan satu yang benar. Yang ini merosakkan imej negara kita dan juga menggugat keyakinan pelabur tak datang. Saudara Mifi Rashid, saya betul juga, saya setuju dengan anda. Kita khawatir nanti sokong bawa rebah. Dan saya juga mengharapkan agar orang keliling yang bawa Perdana Menteri berhati-hati daripada menerima pujian dan sebagainya. Saudara Syamsul sebagai ketua sisa politik yang bawa Perdana Menteri harus melihat dan meninjau sejauh mana benarnya setiap laporan itu. Mereka dah kawan-kawan saya juga, walaupun kami berlainan parti. Tetapi saya wunsing kerana kita mengharapkan dalam suasana mewujudkan kerajaan perpaduan, matlamat kerajaan madani ini adalah untuk menyelesaikan derita rakyat. Jangan sampai derita tak kesudahan. Saudara Muklisli, setengah tempat Papa Sabah dah 4 hari tak ada air. Ini perlu disampaikan. Sewajarnya ini yang perlu kita lontarkan. Benda yang tak betul, kita cakap tak betul. Bukannya tak betul dari segi kepimpinan saja, tapi apa masalah rakyat. Saya bersetuju, saya menerima, saya sedia menerima, saudara, apa saja rungutan rakyat. Hantar pada saya akan lontarkan pandangan ini. Sabah malam, tak apa. Cuma saya akan kajilah sejauh mana benar atau tak benar. Jangan pula berita bohong sampai ke tangan saya. Saudara Syamsul Sam. Saya bukan panggil saudara, saya minta kalau boleh agar saudara Datuk Syamsul selaku sisa politik, ketua sisa politik pada Perdana Menteri dapat melihat karangan teman-teman kita. Ada juga yang sekarang ni memang sekarang tumpuan lah, maklum sajalah, dah ada kuasa maka berkerumun lah. Dulu saya dah cakap dah, kalau di mana ada gula saudara, bukan saja semut merah, bukan saja semut gatal, semut mayat pun datang merangkak. Sebab sedangkan mereka lupa bahawa budaya yang gitu dah tak ada. Romimah politik dah tak ada dah sekarang. Saya mengingatkan, alhamdulillah saat ini Yang Amat Berhormat Presiden UMNO telah pun menginsafi bahawa kadang-kadang yang datang tu kebanyakan minta romimah. Tapi saya mengharapkan agar apa saja yang kita lontarkan kena bercakap benar, saudara. Saya rasa jelik juga. Dulu diorang caci bagan arak, sekarang puji melangit. Dan saya bimbang, saudara. Macam sepatah kata filem Bapa Mertua dalam filem Madu 3. Baik ada makna tu. Saudara, Ion Skyrock, kau ni tak faham dan tak tahu nak apa, kau tak fikir masalah ekonomi negara, nak bawa pelaburan asing masuk ke negara ini. Saya Ion Skyrock, saya katakan apabila mereka melontarkan persepsi yang tidak baik. Sebab itu saya katakan MC-MC kena ada kawalan. Kalau berita itu bersekitar sekadar hanya persepsi ataupun hanya sekadar spekulasi, ini yang jadikan berita. Jadi pelabur-pelabur rasa teragak-agak nak masuk. Saya melihat bahawa keadaan begini, saya bimbang. Kerana ini menyangkut, kalau pelabur tak datang, kita terkesan secara. Saya bukan nak marah, sekarang nak buat tulis cerita, tulislah, nak buat berita. Tapi bukanlah, kalau benda itu spekulasi, katakan, ini spekulasi. Bukan berita benar. Jadi kita faham. Tak apalah, saya tak boleh menyebut nama-nama laman-laman ni sediakan nanti kena gam lagi, saudara. Itu pun saya sekarang ni tak boleh pula menceritakan sejenis penyakit tu. Kalau saya sebut nama penyakit tu nanti kena gam pula, dah kena warning, saudara. Dan saya cuma mengharapkan janganlah hanya amaran itu dikeluarkan hanya kerana kalau kita bagi bercerita benar. Sedangkan berita-berita yang bercorak spekulasi, itu yang beratnya sekarang. Kalangan pemimpin akad umbi pula, saya lihat sekarang ni, ini dalam musim-musim penantian pengumuman tarikh pilihan raya ni, dah pula terdengar pelbagai tuntutan dalam isu pembagian kursi. Ada pula pimpinan UMNO minta lebih, pimpinan Parti Keadilan minta lebih, pimpinan Amanah minta lebih. Kemudian MCA dengan MRC mula menyuarakan jangan tinggal daku. Jadi benda ini tak selesai. Kita mengharapkan bila pemimpin mengatakan kita dah pun
85%. Dah selesai tentang pembagian kursi. Tunggu je lah saudara. Tak payah lagi nak bercakap lagi soal ini dapat kursi, orang ni begini, orang begitu. Tak payah. Buat kerja. Ini gambaran yang saya akan. Jadi situasi begini, saya sukalah mengingatkan. Saya suka mengingatkan presiden saya. Orang lain saya tak nak tegur. Perdana Menteri pun malah nak tegur sebab dia bukan daripada parti UMNO, dia daripada keadilan. Ya. Presiden saya ingin mengingatkan Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO agar jangan terleka dengan janji 1000 mimpi di kalangan mereka yang sekarang ini sedang menempah baju untuk menjadi calon wakil rakyat. Ini kena ingat lah. Patutnya selidikilah, pilihlah calon yang benar-benar berkemampuan, yang disukai oleh rakyat. Winnable candidate tu mesti ada. Saya yakin itu akan dilakukan. Tak apalah orang nak kata apa pun saudara. Jadi, kalau suri rumah boleh memilih antah sebelum memasak nasi, apakah tak boleh juga Presiden UMNO memilih antara mereka yang benar-benar berjuang, mereka yang benar-benar berkelaikan, mereka yang benar-benar berkemampuan untuk diangkat sebagai wakil rakyat di peringkat pilihan raya 6 negeri ini saudara. Jadi kita harus melihat persoalan ini. Saya merasakan bahawa pilihan raya 6 negeri ini juga amat penting. Saya nak bawa menteri live dalam saya ni, dia orang tak datang, tak berani sama saya. Saya dah undang 3-4 orang menteri. Nantilah. Okey, tak apalah. Kalau saya kata, kalau cakap sekolah saya ada nanti, dunia juga saya. Saudara Mat Sepana. Saya menyuarakan suara akar umbi, kendak-kendak umbi. Dekat dalam keadaan sekarang ni saudara, saya tahu, bukan saya tak tahu. Malahan saya juga dihubungi oleh teman-teman yang bercita-cita nak jadi calon. Boleh tak rekomenkan saya dengan presiden? Dia kata, you baik dengan presiden. You boleh. Saya kata, no. Saya takkan buat benda begitu. Jangan jadikan saya ini landasan untuk anda membina mimpi anda. Saya lebih suka jadikan saya ini landasan untuk anda menceritakan tentang keperitan hidup rakyat. Saudara Mak Rosli, kerajaan kongsi memang susah. Benarlah kerajaan sekarang ni, memang suasana yang ada, kita akan menghadapi pilihan raya. Kalau tidak berhati-hati, kita juga akan mengalami suasana yang bagaimana yang dialami oleh Parti Perikatan Nasional. Benar saudara. Perikatan Nasional pun sebenar-benarnya tak boleh nak cakap lebih. Kita pun tahu apa sedang berlaku sekarang. Bergelodak juga. Macam mana bila kata pimpinan PAS mengatakan adanya pihak nak mengajak PAS menyertai kerajaan perpaduan. Akhir-akhirnya disindir oleh Presiden UMNO, dia kata tak payah nak mimpi lah. Tetapi akhir-akhirnya terdedah bahawa kononnya ada berbincang dengan Lim Kek Siang. Saya lagi ketawa lah saudara. Saya ketawa saudara bila saya dengar kenyataan daripada Ketua Penerangan PAS, dia kata bahawa pimpinan PAS ada berbincang dengan Lim Kek Siang ke arah pembentukan kerajaan perpaduan. Saya kata, Kek Siang yang kau ajak berbincang, ya? Bukan bincang dengan Presiden UMNO. Saya tahu mereka tidak akan berbincang dengan Presiden UMNO sebab kita ada pengalamannya. Jadi tidak mungkin UMNO akan bersedia lagi untuk masuk dalam lubang yang sama dan dipatuk oleh ular yang sama. Kita tak mau dah. Saudara Muklis, 3 PM sebelum PM10. Tapi ini zaman paling mencabar. Isu agama, isu kaum, isu rakyat dan macam-macam lagi. Betul saudara Muklis, banyak problem. Sebab itu saya mengharapkan janganlah dilontarkan, diceritakan, puji-pujian. Jadi saya kata tadi itu, puji-pujian melambung. Malah ada survey mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah jadi kesayangan rakyat. Saya katakan benda ini membuatkan orang marah. Bercakap yang benar tak perlu pun. Saya tidak nampak ada keperluan untuk menonjolkan survey begitu. Keperluan yang ada sekarang ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim disarankan 1, 2, 3, 4. Itu saja. Apa hal tu saudara Muhammad Harmi? Makan, jangan tak makan. Sekarang pengsan pula. Dia kata, saudara Muhammad dia reply, dia kata, keluar dululah. Lapor nak cari burger. Iyalah. Setelah itulah kita rakyat ni cuma mampu cari burger. Kita bukan boleh makan steak. Saudara, yang mampu rakyat beli burger. Harga burger pun dah naik juga. Saya melihat benda ni saudara dengan perasaan yang amat sedih. Kenapa boleh berlaku begini di sebuah negaraku yang aman, makmur, tiba-tiba boleh jadi begitu.
Memang kita tahu soal ekonomi dunia merudum, tetapi kena ingat, kita harus berwaspada juga bahawa dunia sudah di negara Eropah sudah pun mengalami masalah food security. Mereka sudah menjangkakan bahawa dunia bakal mengalami masalah kekurangan bahan makanan. Apakah ini juga akan terkesan pada negara kita? Sebab itu saya menekankan sahabat malam, Bamat, tolonglah tengok turun ke bawah. Masalah petani kita ni, tanah kita masih luas. Kita ada tanah yang masih melata di Sabah, di Sarawak, dan banyak lagi tanah-tanah yang tidak diusahakan. Berbincanglah dengan kerajaan negeri untuk menjadikan pertanian. Sebab itu semalam ke kemarin saya terima kiriman kawan kita, dia kata tak ada keperluan nak pergi luar negeri, tengoklah bagaimana perusahaan. Saya nampak bagaimana mereka menghantar petani-petani di Vietnam. Mereka menanam padi seluas sarjana mata memandang. Saudara, bagi saya lah berpolitik ni, saya minta lah kalau boleh cukup-cukuplah kita berpolitik. Ini saya risau ni saudara, dalam tempoh 2 bulan ni bergedudup lagi keadaan negara kita ni dengan serangan politik, dan tentulah isu-isu yang berkait soal persepsi ini akan dilontarkan sebagai berita. Benda yang sama jadikan berita benar. Berita benar dinafikan. Saudara Puan Salmiah Ahmad, kesian yang susah nak makan, macam mana? Itu keadaannya. Saudara Abdul Malik Ahmad, jadi petani di negara kita ni susah. Saya dah bagi tahu, masa waktu dulu Tun Abdullah Badawi ada menyatakan beliau mahukan agar pertanian ini dijadikan sebagai industri. Pertanian itu sebagai perniagaan, tak silap saya. Tetapi kalau hanya dibiarkan begitu saja, tak mampu. Pertanian ini mesti didukung ataupun disokong oleh kerajaan sepenuhnya. Macam mana saya katakan petang-petang juga saya buat pencerahan, dan beberapa malam dulu saya dah bagi tahu bahawa di negara luar para petaninya mendapat lonjakan dan juga suntikan modal bantuan daripada kerajaan. Sama ada dia penternak ayam, sama ada dia penternak lembu, sama ada dia penternak kambing, sama ada dia petani gandum, ladang tebu, ladang gula, ladang padi dan sebagainya. Semua itu dibantu oleh kerajaan. Kita di sini kita letakkan pada farmer. Farmer sejauh mana farmer benar-benar berperanan. Dan saya haraplah agar Ketua Pengarah Pertanian, KSU Kementerian Pertanian, turunlah santuni. Janganlah janji nak buat temu janji dan tak jadi pula. Ini menghampakan hati dan harapan warga petani. Anak-anak muda, saya dengar tadi ada satu sekumpulan anak muda. Katanya dah dapat temu janji dengan pegawai daripada Kementerian Pertanian. Tapi akhirnya dikecewakan di saat-saat akhir. Itu tak betul, saudara. Sebab mereka juga nak hadir, nak meluahkan, menceritakan pengalaman, bagaimana nak selesai. Soal benih, soal baja, soal racun, soal modal. Banyak yang perlu diselesaikan. Tapi kalau mereka buat tak tahu, ya susahlah juga. Jangan anggap petani ini mereka bermain dengan lumpur. Jangan anggap petani ini hanya layak dilayan sesekali saja. Petani ini mereka adalah menyumbang satu tenaga yang paling besar pada negara kita. Tambah-tambah lagi di saat kita bakal menghadapi masalah kekurangan makanan. Apabila dunia mengalami food security ataupun keterjaminan makanan. Ini perlu dihayati. Jangan sedap duduk beli ekor, memang tak terasa. Tapi petani yang bergelumang dengan lumpur, yang berpanas dan suasana panas, ini mereka juga nak cari tempat mengadu. Masalah mereka kalau harga sayur-sayur, harga hasil mereka tu telah pun dirampok oleh orang tengah. Ini tak betul. Ini juga perlu diselesaikan. Dan kita ada agensi, bukan tak ada agensi. Setiap agensi yang diujuk kerajaan tu murni sifatnya. Tapi kenapa seolah-olah dilihat kadang-kadang seperti mengkhianati usaha tani? Sayang. Kerajaan bagai nak rak. Dulu zaman almarhum Tun Razak dulu, kita ada program Bumi Hijau. Mahukan supaya bumi negara kita ini sentiasa hijau dengan tumbuh-tumbuhan. Apa dah jadi? Jadi bagi saya yang paling penting soal baja, soal benih, soal racun. Soalnya bagaimana kita nak membantu para petani kita ni supaya mereka merasakan bahawa bidang pekerjaan mereka ini boleh menampung kehidupan untuk keluarga. Dan anak-anak muda, bukan mereka tak mahu turun ke ladang, bukan mereka tak mahu turun ke sawah. Tetapi apa jaminan
Setelah kita letakkan mereka belajar di pusat pengajian tinggi, mereka tentulah harapannya lain tak ada. Dah keluar universiti, mak bapak kita mungkin jadi DO, jadi engineer, insinyur. Tapi apakah digembeling tenaga mereka untuk diajak membantu negara? Anggaplah apa yang mereka lakukan kalau mereka terlibat dalam sektor pertanian ini sebagai salah satu daripada pengorbanan. Ini juga adalah di antara satu tindak tanduknya. Saudara, bagi mengulas tentang apa yang berlaku dalam pilihan raya ni, saya haraplah agar pimpinan politik khususnya UMNO, saya mengharapkan ditekankan pada pimpinan bahawa negara kita sekarang ni tidak lagi bersedia untuk melayan pemberian komimah politik. Cukup-cukuplah. Sudah-sudahlah. Dulu sikit-sikit mesti minta ada peruntukan. Tak ada peruntukan, tak bergerak. Sedangkan parti-parti politik harus bergerak tanpa, memang kita ada keperluan duit, tetapi apa-apa pun yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Saya haraplah agar warga UMNO mungkin malam besok saya akan mengulas secara lebih lagi tentang kedudukan komimah politik yang boleh mengakibatkan UMNO itu akhirnya dipandang jelik oleh warga. Jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.